Bahagia Tan Sri Abdul Kadir Syekh Fadil, bekas Menteri Kebudayaan Senian dan Pelancongan, menyempurnakan perasmian Konvensyen Hala Tujuh Felda pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mazlan Aliman selaku pengurusi gerakan menyelamatkan Felda, tokoh-tokoh kita di atas pentas, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah pun memberi penghormatan ini kepada saya untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ni orang lama. Saya masuk UMNO, pegang jawatan UMNO dalam UMNO tahun 1956. Lama tu. Jadi AJK Pemuda UMNO Cawangan Kampung Tawa bahagian Baling di Kedah. Tu dia. Tapi tak payahlah nak congak-congak umur saya. Tak payah. Ya, semua orang kata saya memang nampak muda. Itu saya nak buat apa? Tuan-tuan dan puan-puan, tapi alhamdulillah bila duduk lama tu berjuang sejak Tengku Abdul Rahman sampai sekarang tak putih-putih, maka saya boleh lihat perubahan perangai manusia UMNO ni. Perubahan perangai pemimpin-pemimpin UMNO. Dari Tengku, Tun Razak, Tun Dato' Ismail, Senu Abdul Rahman, Khair Johari terus menerus sampai sekarang. Dulu ni UMNO dipunyai oleh 3 juta ahli. Kami semua ada kuasa, ada hak dalam UMNO. Lama kelamaan walaupun saya dah jadi menteri dan sebagainya, ya, saya masuk politik di peringkat nasional bawah Datuk Harun, tu hero saya, Datuk Harun Idris, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Lepas Mei 13 saya di esko dia, saya masuk peringkat nasional waktu tu. Jadi saya dapat betul-betul kecapi perjuangan yang sejati. Ya, dulu UMNO kepunyaan orang ramai, ahli-ahli dia. Lama kelamaan saya tengok rupanya UMNO dah jadi bapak mereka. Maka saya di kemuncak karier saya sebagai menteri, saya berhenti sebagai menteri tahun 2006. Lepas berhenti memang nak bersara lah, nak buat niaga sikit, nak rasa ada duit, ya, niaga. Lepas itu saya tengok macam-macam depa curi bilion-bilion. Bukan milion-milion, milion-milion ni tak main dah kacang putih. Bilion-bilion, saya tak sedap hati lah. Saya rasa kesian ke almarhum Tengku Abdul Rahman dalam kubur, Tun Razak apa semua ni. Kesian kat mereka. Jadi tuan-tuan pun saya tegurlah sikit, bagi pendapat. Tak boleh bagi pendapat. Tak boleh. Kena jack ya baru boleh. Lama-lama saya berhenti terus. Berhenti terus. Maka saya buat keputusan, saya tak mau bersara lagi dah. Saya nak kembali kepada politik yang aktif, at the forefront, untuk tuan-tuan dan puan, untuk menyelamatkan keadaan, untuk meneruskan perjuangan mulia oleh bapa-bapa kita pada zaman dulu ni. Tuan-tuan dan puan, mereka lupa beberapa perkara yang penting. Satunya, ni simple, benda-benda yang simple, terlalu simple. Kalau kita ingat benda ni, alhamdulillah, kita dah jadi lebih hebat dari Singapura. Singapura tak ada apa pun pasal apa, duit dia 2 kali lebih, 2.5 duit dia lagi hebat pada kita. Walau dia tak ada apa pun. Pasal kita lupa fundamentals perjuangan negara kita ni. Satunya, saya nak cerita, nak peringat balik, nak peringat diri saya juga. Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Tan Siew Sin, Tun Chang Cheng Lok, Sambandan, wakil Raja-Raja Melayu, pergi ke England,
tuntut kemerdekaan. Kemerdekaan tu untuk siapa? Ni benda simple, cukup simple. Tapi ni kita tak boleh lupa. Kemerdekaan ni untuk siapa? Kemerdekaan untuk Parti Perikatan? Kemerdekaan untuk bangsawan Melayu? Kemerdekaan untuk raja-raja? Tak. Tengku anak raja berjiwa rakyat. Dia tuntut kemerdekaan bagi rakyat Malaysia. Merdeka makna negara Malaysia ni diserah balik kepada rakyat. Serah balik kepada rakyat. Takut celaru pasal dulu negeri-negeri adalah kepunyaan raja-raja. Maka Tengku pun pujuk raja-raja sign juga. Raja-raja pun sign serah negara ini kepada rakyat. So negara Malaysia ni dipunyai rakyat. Hak rakyat. Hak ni tuan-tuan dan puan-puan, kita lupa. Bukan negara ni harta bapa kita. Bukan harta tuan kita boleh buat ikut suka. Belanja Rio Honda sini sana. Macam bila kita ada kuasa rasa kita harta kita. Tak boleh. Rakyat punya. Hak ni fundamental yang kita dah lupa dah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi pemimpin zaman dulu, the founding fathers kita tak pernah lupa. Sepanjang masa saya ingat lagi orang yang saya cukup kasihi dari Kedah, arwah Tan Sri Senu. Saya ingat dia tu, dia punya tabiat setiap kali kita minta sesuatu atau bincang, jangan you, apa rakyat kata? Jangan, hak ni rakyat marah ni. Itu tak boleh, itu hak rakyat. Rakyat. Kerana pemimpin zaman tu semua sedar bahawa negara ini walaupun kita besar, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Menteri, but this country belongs to the people. Untuk rakyat. Ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, bila kata negara ni kepunyaan rakyat, bermakna Tengku dan pemimpin zaman termasuk juga pimpinan PAS. Cuma PAS waktu tu dia rasa jalan ini yang lebih elok untuk kebahagiaan rakyat. UMNO kata jalan ni yang lebih elok. Tak apa, semua niat baik. Semua niat baik dan semua iktiraf bahawa negara ini rakyat punya. Maka mereka pilih sistem demokrasi. Demokrasi. Biar ni rakyat diberi suatu sistem demokrasi, maka di mana mereka benar-benar bebas untuk pilih kerajaan yang mereka kehendaki. Kita tak pilih masa tu nak buat apa pun boleh. Tengku masa tu cukup kuat. Nak buat macam guided demokrasi, demokrasi terpimpin macam Soekarno, boleh juga. Tapi Tengku kata tak boleh. Pasal negara ni hak rakyat punya. Nak buat macam ni, hak Siam masa tu, military dictatorship. Nak buat socialist government, UNO, Cambodia, Prince Norodom Sihanouk, nak buat sistem komunis, semua tak mau. Demokrasi, tuan-tuan dan puan-puan. Demokrasi ala Westminster. Demokrasi berparlimen. Ini bermakna rakyat mempunyai hak mutlak untuk pilih kerajaan yang mereka kehendaki dalam keadaan yang cukup bebas dan sebagainya. Jadi bila dah kata demokrasi, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting dalam sistem demokrasi adalah pilihan raya. Pilihan raya yang benar-benar bebas, bersih dan telus. Barulah demokrasi tulen. Jangan dok bohong, jangan dok tipu rakyat. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan. Pilihan raya yang benar-benar bersih, telus dan juga adil. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Itu segala-galanya. Ni lagi Pak Samad akan datang di sini. Pak Samad, kita akan ada bersih 3. Bersih 3. Saya pun nak pergi juga. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya. Hak ni yang paling penting. Orang kata Tan Sri dulu pun depa juga, kerajaan dengan depa juga. Tapi banyak benda saya sendiri dalam ni tak sedap. Saya ni lawyer juga, bukan lawyer buruk, lawyer betul. Ni pas di England ni. Ya. Memang tak sedap. Tapi lah kita hidup bermasyarakat kadang-kadang ialah buat tak reti, buat bodoh, tak nak berkelahi.
ikutlah lebih kurang dan sebagainya. Tapi tak sedap, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tapi sekarang zaman dah berubah. Najib pun kata, transformasi politik. Kita iktiraf zaman dah berubah, rakyat dah cerdik. Seluruh dunia dah tak bersempadan lagi dah. Maka kita kena benar-benar beri hak kepada rakyat. Beri kembali hak kepada rakyat dan sebagainya. Oh, dia nak ada pilihan raya yang bebas gitu, gini dan sebagainya. Buatlah undang-undang macam-macam. Kalut sampai pukul 3 pagi mesyuarat. Punya kalutnya. Hak tu semua buat ni pasal apa, nak tunjuk kat rakyat mereka ni dah bebas betul-betul, bagi balik hak kepada rakyat. Tapi benda-benda tu kalau nak buat 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, kita nak cakap pada pilihan raya akan datang ni 2-3 bulan lagi. Bohong. Dia bohong. Saya nak tanya sikit ya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pilihan raya yang bersih, adil, nombor satunya, media massa mestilah bebas. Ada orang cakap pasal ni dakwat kekal dan sebagainya. Benda-benda kecil ni cepat-cepat dia pergi kalut-kalut lulus. Benda ni kecil-kecil. Yang paling penting adalah hak untuk semua pemimpin dapat sampaikan hujah-hujah dia kepada rakyat. Lepas tu rakyat boleh pilih kerajaan yang mereka kehendaki mengikut dasar-dasar yang diutarakan. Saya nak tanya, kita petik televisyen. Semua televisyen. Semua 100% televisyen. RTM, TV3, Astro dan sebagainya. Bebas ke? Bukan bebas 10%, 90% itu 28%, 100% tak bebas. Cerita satu cerita raya, satu suara raya. Yang sudah lepas itu dia dapat cipta fitnah. Cipta fitnah. Jadi cerita fitnah tak pun tiap-tiap malam. Bila ada orang jawab, dia tak siarkan. 2012 tak bolehlah buat macam tu. Seluruh dunia ada orang berontak. Di Morocco, di Tunisia, di Libya, di Mesir, di Yaman. Tak boleh dia buat macam tu. Takkan kami tak faham. Lepas tu radio. Kita petik radio. Bebas ke? 100% tak bebas. Kalau 20% pun boleh tahan, 100% tak bebas. Lepas itu, surat khabar arus perdana. Surat khabar yang besar-besar ni, Straits Times lah, arus perdana. Bebas ke? Tak. 100% tak bebas. Ringkasnya, media massa arus perdana dalam negara Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan, 100% bercakap satu suara saja. Ini demokrasi ke? Tak ada. Clear sangat-sangat. Clear sangat-sangat, tuan-tuan dan puan-puan. Husni Mubarak dulu pun dia beri can ya 20% dan sebagainya kepada pembangkang. Di Tunisia pun Presiden Zainuddin Zain pun bagi juga 10-20% kepada pembangkang. Di Morocco pun sama. Kita di Malaysia ni 100% kontrol. Tuan-tuan dan puan-puan, ini nombor satu. Dia orang tadi bercakap pasal indelible ink lah, sinarai pengundi yang kotor. Memang benda ni penting, tapi yang paling penting adalah media massa yang bebas. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya cukup susah hati. Sebab itu saya kesian kat rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab seluruh dunia sekarang dah dapat kebebasan. Ya, rakyat berhak. Raja-raja semua kembali balik kuasa. Di Islam khususnya, di Arab Spring, di Morocco, di Tunisia, di Mesir, di Yaman, semua rakyat balik dapat kuasa. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan tengku bagi kuasa kita, lepas tu pelan-pelan mereka curi balik, lepas tu tak nak bagi balik kat kita. Tak nak bagi balik kita dengan cara macam-macam. Bunyi transformasi politik, transformasi ekonomi, alhamdulillah. Tapi yang buat tu lain. Ni tuan-tuan dan puan-puan, paling penting. Nombor dua, fundamentals of independence.
Nombor 2 yang paling penting. Bila kita dapat kemerdekaan, maka negara ni dikembalikan kepada rakyat, kepunyaan rakyat. Ada satu lagi perkara yang paling penting, yang kalau kita duk ingat selalu, alhamdulillah negara kita akan melonjak naik. Kalau kita duk lupa selalu, maka kita teruk. Iaitu segala harta pusaka, khazanah dalam negara Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kepunyaan rakyat. Hak ni pun mereka lupa. Mereka ingat harta dalam negara ini adalah hak bapak mereka punya. Tak boleh. Hak ni adalah kepunyaan rakyat. Minyak, gas, minerals, segala-galanya adalah kepunyaan rakyat. Bermakna harta khazanah dalam negara kita ni termasuk tanah-tanah felda apa semua ni lah. Alright? Mesti diguna untuk kepentingan rakyat yang ramai. Rakyat yang ramai. Bukan satu kumpulan elit yang kecil. Bukan untuk golongan bangsawan. Tetapi untuk rakyat yang ramai. Hak ni mereka lupa. Masa saya mula dalam politik dulu, pemimpin-pemimpin zaman dulu tak lupa. Saya belajar dari mereka. Tak lupa. Tapi lama-lama mereka lupa. Itu yang saya terbit ni. Bukan susah sangat. Tuan-tuan dan puan-puan, the wealth of this country belongs to the people. Senang saja. So, kita tengok negara-negara maju di Scandinavia, di England gitu, mereka bahas sekarang ni kalau kita tengok TV CNN, mereka bahas nak jadi calon Parti Republican, Parti Demokrat, bahas tentang dasar-dasar untuk menjamin bagaimana nak menggunakan harta dalam negara kita ni untuk kepentingan rakyat yang ramai, bukan rakyat yang kecil, bukan golongan elit dan sebagainya. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi masa dulu Tengku Abdul Rahman start, dia percaya, dia pilih dasar free enterprise system, open market economy. Bermakna siapa kerja rajin, dia tu boleh kaya. Siapa nak miskin boleh juga malas. Tak usah kerja, jadi miskin. Itu pun hak kita juga. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lama-kelamaan kalau nak serah ke orang saja tak boleh. Kerajaan bagi kata orang unbridled free enterprise system, tak boleh. Jadi kita ada Mei 1369. Ya, Mei 1369 iaitu gap antara Melayu dengan bukan Melayu kian lama kian luas. Jadi rakyat tak puas hati. Rakyat minta supaya kerajaan campur tangan dalam ekonomi untuk pastikan kita kita dapat keadilan sosial dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Jadi kerajaan perkenalkan, Tun Razak perkenalkan dasar ekonomi baru. Ni tolong dengar baik-baik macam mana mereka menanyakan kita ni. Mereka penanya kita, perkenal kita ni. Dasar ekonomi baru, saya rasa seronok dasar ekonomi baru. Sebab masa tu Esko Pemuda UMNO, zaman saya bawah Datuk Arum, kami memperjuangkan dasar ekonomi baru tahun 70. Lepas Mei 13 jadi saya Esko tahun 70. Lepas Mei 13 kami memperjuangkan dasar ekonomi baru. Kami monitor pelaksanaan dia. Alhamdulillah. Antara yang kerajaan pada waktu itu memperkenalkan, yang diperjuangkan oleh khususnya Pemuda UMNO waktu itu adalah paksa semua bank 30% pinjaman mesti kena bagi kepada syarikat-syarikat Bumiputera yang kecil-kecilan. Modal bayar 10 juta ke bawah dan sebagainya. Jangan duk bagi kat besar-besar tu, sekali dia raut habis. Bagi kepada syarikat-syarikat kecil 30%. Dan tiap-tiap bank ditubuhkan unit penyertaan Bumiputera. Tolong dengar sekejap ni. Unit penyertaan Bumiputera di tiap-tiap bank. Tiap-tiap kementerian pun ada bahagian penyertaan Bumiputera untuk nak bantu Bumiputera masuk dalam ekonomi moden. Pindah dari ekonomi tradisi pergi ke ekonomi moden. Tuan-tuan dan puan-puan, 30% pinjaman. Masa tu saya tak tahu doktor kita masih di bank negara apa, wallahualam. Okey? Mula kerja dia mula kerja masuk bank negara waktu dasar ekonomi baru diperkenalkan. Okey. Jadi bank-bank datang jumpa
jumpa bank negara. Macam mana nak bagi pinjam bank kepada syarikat Bumiputera? Mereka tak ada pengalaman. Pelajaran pun tak ada. Mampuslah duit ni bukan duit kami. Duit pelanggan. Lepas itu masa tu, pemimpin UMNO waktu cengih. Bank negara pun cengih. Kami tak ada peduli. Hang kena juga cari jalan macam mana bagi juga pinjaman 30% kepada Bumiputera. Tapi dalam masa yang sama, cari jalan supaya duit itu tak hilang. Find ways and means so that you can safeguard your client's money. Jadi bank pun gaul kepala. Dah kita paksa, dia tahulah cari jalan. Dia tahu okey, aku bagi pinjam kat hang, ya 200,000, 300,000, RM1,000 tapi dengan syarat semua cek bank kena sign sama. Tak apa, no problem. Kalau pinjaman tu besar sikit, ada syarikat accountancy yang bebas, dia tolong monitor account. Pun tak apa, no problem. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, itulah mula-mula bunga-bunga syarikat-syarikat Melayu Bumiputera dapat masuk pada sektor ekonomi moden kata orang. Jadi peniaga, jadi pengusaha dan sebagainya. Boleh. Kalau ada keikhlasan, boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi lama-kelamaan, ni saya nak cerita. Lama-kelamaan, datang entah orang dari mana kan entah, meyakinkan kepada kerajaan, cara tolong syarikat-syarikat Bumiputera macam ni lambat. Cara organic growth ni lambat. Kita kena cari beberapa syarikat Bumiputera, kita kena bina syarikat Bumiputera conglomerate. Kita kena bina beberapa syarikat Bumiputera gergasi. Dia jadi payung untuk bangunkan syarikat-syarikat Bumiputera yang lain. Amboi sedap bunyi tuan-tuan dan puan-puan. Sedap bunyi ni, nak dengar baik-baik. Lama kelamaan pelan-pelan 30% pinjaman untuk syarikat Bumiputera habis macam tu je. Sekarang ada dasar tu, tak ada dah. Unit-unit penyertaan penyertaan Bumiputera di bank-bank tak ada lagi dah. Bahagian penyertaan Bumiputera di kementerian-kementerian tak ada lagi dah. Tapi masa saya pegang 2 kementerian, saya hidupkan balik. Jangan tuduh saya pun buat sama ya. Saya hidupkan balik. Tak ada dah. Siapa matikan semua ni? Adakah DAP suruh tutup semua tu? Berani? Tak ada. Adakah MCA suruh tutup? Tak ada. Adakah Dewan Perniagaan Cina suruh tutup? Tak ada. Kita sendiri tutup semua tu, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sendiri, saya marah benda tu. Dalam majlis tinggi saya marah, dalam kerajaan saya marah, tapi mereka tak peduli. Marah. Sebab siapa? Kononnya nak tubuh beberapa konglomerat Bumiputera yang besar-besar, dia jadi payung untuk bangunkan Bumiputera. Dia payung semua untuk diri dia. Inilah kata orang kroni. Mula pula zaman kronism, mega kronism dan sebagainya. Tu dia. Sekarang baru ni Alhamdulillah, saya kata juga Alhamdulillah, bunyi pasti sound dia sedap. Datuk Seri Najib buat kenyataan, kita akan bangunkan beberapa syarikat Bumiputera yang besar-besar, nak hidupkan. Mula-mula pilih 50 syarikat. 50 syarikat, kerajaan akan bagi kontrak kat dia, akan bagi itu, bagi ini, apa semua, supaya dia dapat hidup kukuh. Baru ni buat satu press conference yang besar. Tambah 30 lagi, jadi 80. 80. Tapi khabar yang kita kontrol tadi ni, muka depan semua 80 syarikat. Tak tahukah syarikat Bumiputera dalam Malaysia ni berpuluh ribu. Yang pilih 80 saja tu apa pasal? Ini tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu baru ni, ini yang saya tak sedap sangat ni. Tak sedap sangat. Ada syarikat-syarikat yang dibangunkan dengan wang rakyat. Iaitu kepunyaan khazanah. Kepunyaan PNB, syarikat PNB, syarikat khazanah yang dibangunkan dengan wang rakyat. Syarikat-syarikat yang berjaya ni
Bila kata PNB, bermakna syarikat-syarikat ini dipunyai oleh 10 juta pencarum ASN, ASB dan sebagainya. Hak ni pula nak swastakan. Nak swastakan pada individu punya putera. Buat apa? Hak tu dah dipunyai oleh 10 juta punya putera. Dan dibangunkan dengan wang kita. Lepas tu nak pergi swastakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hak ni lah yang saya tak sedap. Yang kita buat nanya betul-betul kat kita. Ini bukan cerita main-main, tuan-tuan dan puan-puan. Katalah sekarang ni, dia adakan balik 30% pinjaman bank-bank mesti bagi kepada syarikat Bumi Putra. Sekarang ni, banyak Bumi Putra dah ada arkitek, ada engineer, ada macam-macam orang yang berpengalaman, orang yang berpelajaran tinggi. Tapi dia dapat peluang pergi kat bank, syarikat Bumi Putra, dia tengok pun tak mau. Jadi Alibaba. Cuba sekarang dia bagi peluang kita 30% pinjaman boleh mesti diberi ke syarikat Bumi Putra. Bukan 50, bukan 80. Beribu syarikat setiap tahun boleh berdiri tegap atas usaha dia sendiri tanpa pertolongan kerajaan. Bukan susah sangat nak fikir benda ni. Tapi tak ikhlas. Jauh dari perjuangan mulia UMNO asal dulu ni. Pemimpin-pemimpin UMNO asal dulu ni. Jauh dah pisong. Orang lama macam kami ni tahulah. Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi ini satu. Lepas tu, kalau dah kata harta dalam negara ini adalah kepunyaan rakyat, kita kena guna segala harta ni untuk kebajikan, untuk kepentingan orang ramai. Alhamdulillah. Kadang-kadang mereka pergi luar negeri, mereka istiharlah. Kita lului RM100,000 buat jalan di kampung ni. Alhamdulillah. Kita lului RM200,000 untuk korek parik ni di kampung mana kan tak. Alhamdulillah. Lepas tu dia pergi pula kat pekan tak mana-mana, bandar mana-mana. Kita lului RM3 bilion untuk nak buat jenjambat dan sebagainya. Bilion sini, bilion sana. Di bandar, di tempat orang yang mereka dah senang lenang dah. Allah, tak payahlah. Jadi baru ni yang saya rasa cukup tak senang hati. Orang tak minta pun. Iaitu nak bina MRT. Tolong dengar baik-baik ni, lepas tu kita balik cerita di kampung. Mereka nak buat MRT makna kereta api bawah tanah. Kadang-kadang bawah tanah, kadang-kadang atas tanah. MRT. Antara Sungai Buloh dengan Kajang. Tempat ni tuan-tuan dan puan-puan, 80% orang ada kereta. Ada kereta semua. Orang mewah semua lah. Nak cari orang Melayu pun sikit sangat. Tak apalah. Memang ada traffic jam banyak. Kok tu, pasal orang mewah, kereta banyak. Kalau dah ada traffic jam, nak mengatasi masalah tu boleh. Buatlah beberapa jejambat. Buat beberapa flyover. Saya ingat tak sampai pun. Saya ingat dalam 1 bilion ringgit, 1 bilion tu 1,000 juta. Sekarang bilion kita lupa bahawa 1 bilion tu 1,000 juta. Kita terlupa. Ini milion-milion tak main dah, bilion-bilion. Okey. Boleh 5-6 jejambat. Saya ingat untuk 15 tahun lagi selesai masalah traffic jam tahun tu. Tapi tak. Rakyat tak minta, rakyat tak desak. Dia buat press statement 37 bilion nak bina MRT ni antara Sungai Buloh dengan Kajang. Bulan lepas tu pergi kat parlimen, ada orang tanya berapa kos sebenarnya. Naik 50 bilion. 50,000 juta ringgit nak belanja dalam masa 5 tahun untuk nak pemudahkan orang-orang kot tu. Lepas tu saya dengar pula cerita ni tak masuk lagi VO. Nak ubah-ubah lagi. Nanti buat cerita kami duk korek, lepas tu jumpa batu besar. Jadi kena ubah sikit, jadi 70 bilion. Mungkin jadi 100 bilion.
100 bilion tuan-tuan dan puan. Saya sendiri kena berhenti fikir kalau bubur not RM10 ni. Saya ingat satu dewan ni penuh. Itu dia 100 bilion ringgit. Nak buat MRT tu. Rakyat tak minta pun. Lepas tu dia pandai TV depa pergi tanya. Ni sokong tak apa ni MRT ni? Yang mana kata tak sokong dia padam bang. Yang mana sokong tu dia siar. Radio pun pergi interview. So khabar pun pergi interview. Oh, rakyat sokong MRT. Walhal kita tak attack dia pun. Tapi dia sendiri rasa salah, jadi dia dok pergi interview tu. Kononnya rakyat sokong MRT. Kontraktor mana yang dapat kontrak tu? 50 bilion dan sebagainya, tuan-tuan. Cerita panjang sangat dan huduh sangat. Tak payahlah tuan-tuan. Bagi saya nak kata ni, kalaupun projek ni terlalu mustahak. Orang Singapura pun gelakkan kita. Saya pergi Singapura pun ni, kawan saya, why this project only so little? Sampai 50 bilion. Lebih 2 kali ganda harga Singapura. Dan sering pun dalam bandar. Jadi mereka pun garuk kepala. Kalaupunlah projek ni perlu sangat, kita pun kesian juga kat rakyat tu, ke rezeki mereka dapat projek macam tu, tak apalah. Tapi projek besar-besar macam tu, kita panggillah international tender. Kalau panggil seluruh dunia buat tawaran. Sekarang teknologi macam di negeri China apa semua cukupnya tinggi dah teknologi. Dia boleh bina dengan harga yang cukupnya rendah. Jadi katalah 70 bilion. 70 bilion tu saya yakin kalau kita panggil international tender, mungkin kita boleh save dekat 30 bilion ataupun 20 bilion, kita boleh selamatkan wang rakyat. 20 bilion, 30 bilion belanja dalam masa 5 tahun, tak ada orang miskin dah dalam Malaysia ni. Tuan-tuan dan puan, benda-benda macam inilah yang saya tak sedap. Ramai juga orang lain tak sedap. Bukan benda kecil-kecil. Tapi pasal mereka ni kontrol 100% suara khabar, TV, radio. Ni saya dah naik atas pentas, dah mula naik atas pentas PAS. Dan naik atas pentas ni 4-5 hari bulan nak pergi ke Terengganu bersama dengan Tuan Guru Haji Hadi Awang. Lepas tu 11, 12, 13 saya akan bersama dengan Tuan Guru Haji Ni Aziz di Kelantan. Dan alhamdulillah orang-orang UMNO pun sambut juga. Ada orang UMNO yang fikiran macam saya pun sambut je nak dengar. Depa sedang atok juga perjumpaan di Kelantan tu. Nak dengar kami sama-sama geng UMNO lama. UMNO asal dulu ni. Nak dengar cerita tuan-tuan dan puan. Jadi tak usahlah. Kita nak hidup sekali dalam dunia. Rakyat di Malaysia ni banyak lagi terlalu miskin. Banyak miskin lagi. Negara kita Allah SWT bagi cukup punya banyak khazanah. Tak ada satu sebab kita perlu ada orang miskin di Malaysia ni selepas 56 tahun kita merdeka. Datuk Seri Najib pada tahun 2008 rakyat bagi warning. Pilihan raya umum tahun 2008. Pembangkang ni tak ada TV, tak ada radio, tak ada TV, tak ada radio, tak ada suara khabar, tak ada duit. Calon pun tak berani bertanding, takut kalah. Dalam keadaan macam itu tuan-tuan dan puan, ikut popular votes, ikut undi ramai, popular vote, di semenanjung Malaysia ni pembangkang menang. Lebih pada 50% undi pembangkang. Lepas itu bawa mai undi-undi dari Longhouse di Sarawak, puak-puak tu tak tahu apa, mengkesian dengan mereka.
Duk perkenal selalu. Duk perkenal mereka lalu. Bawa mereka semua main undi-undi dari Longhouse, Sabah, Sarawak apa semua tu. Turun sikit. Turun sikit pun bukan banyak. 47.9%. Maknanya 48% dari rakyat Malaysia ni undi untuk nak perubahan. Hampir setengah lah. Hampir setengah tuan-tuan dan puan-puan. Terkejut mereka. Terkejut. Okey. Lepas tu bila dah terkejut, Pak Lah pun kena berhenti. Lepas tu naik yang baru ni, kita mesti berubah. Jika tidak, kita akan diubah. Bukan saya kata tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya kata. Sok khabar jangan esok dia putar belit. Najib kata, Mahyudin kata, menteri-menteri mereka kata, kita mesti berubah, kalau tidak kita akan diubah. Berubah makna ada perangai-perangai kita yang buruk. Kita kena perbetul pasal rakyat tahu. Kena berubah, kalau tidak mereka akan ubah kita terus, tak boleh jadi kerajaan. Tapi dia menjerit kepada orang-orang di bawah yang 3 juta tu buat apa? Yang kena berubah tu bukan rakyat ahli UMNO di bawah. Mereka tak ada dosa apa pun. So panjat pokok pasal bendera BN, mereka panjat. Suruh pergi ceramah di sana, mereka buat. Yang kena berubah tuan-tuan dan puan ada pimpinan. Pimpinan yang ketahui. Jangan bukan dosa orang UMNO di bawah. Saya kata orang UMNO di bawah PES. Rakyat 3 juta di bawah tu tak ada dosa apa pun. Nak ubah ni adalah pimpinan yang kena ubah, tuan-tuan dan puan-puan. Pimpinan yang kena ubah. Tak ada kena mengenal orang yang di bawah tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pimpinan nak kena ubah. Kita mesti berubah. Jika tidak, kita akan diubah. Daripada pisahlah orang-orang di bawah tak ada satu pasal. Yang mereka sendiri tak nak ubah. Bukan saya tak ubah, tak apa juga. Lagi tiap-tiap hari, lagi teruk. Lagi teruk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kita semua ni tuan-tuan dan puan-puan, kena pakat-pakat ubahkan mereka lah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan sukacita merasmikan seminar pada hari ini.